Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa Madani? Madani itu artinya tamadun. Sebagai rakyat Malaysia, kita tak sepatutnya merungut. Kita tak sepatutnya rasa kesal. Tetapi kita semua orang mesti menyumbang. Kita disebutkan penakik ganti seraut, bertongkat batang lan tubung, seludang ambilkan nyiru. Setitik jadikan laut, sekepal jadikan gunung, alam terbentang tempat berguru. Indah sangat bahasa Melayu itu. Tetapi kalau hanya indahnya itu saja kita lagukan, ada juga untungnya, tapi tidak besar. Sehingga kita berjaya mentafsir dan menjadikannya budaya dalam hidup kita. Part 4 ini, kita nak bercakap mengenai alam terbentang tempat berguru. Apa maksudnya? Bagi menjayakan semua itu tadi. Bagi menjayakan apa yang dikata air setitis tu nak jadikan lautan. Banyak prosesnya tu. Tanah sekepal nak dijadikan gunung. Banyak prosesnya tu. Bagaimana nak buat? Al-Quran menyebut ayatullah. Naklah kita melihat ayatullah, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah yang pertama Al-Quran dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kebesaran Allah yang kedua ialah alam terbentang. Alam terbentang itu ialah tanda kebesaran Allah. Maka alam terbentang itu kita jadikan guru kepada kita nak melaksanakan apa juga kerja kita. Contoh, kita menyebutkan benih. Apabila kita letak benih itu di dalam pasu atau di atas tanah, prosesnya kita baja, dia subur, dia bangkit. Sebiji padi itu, bagaimana dia membesar, akhirnya dia berjaya menjadikan beras makanan kepada orang ramai. Tetapi prosesnya ialah dari satu, bagaimana nak jadi 1000. Ialah biji benih. Maka kalau itu ialah contoh, maka serupalah dengan apa yang sebut Petronas buat tadi. Seperti Felda yang kita contohkan tadi. Itu ialah kita belajar daripada nature. Nature begitu. Maka kalau kita mengikut nature, kita tidak akan gagal melaksanakan tugas kita. Kita ambil contoh kedua. Alam terbentang jadikan guru. Kita ada satu istilah kita kata, jangan jadi lalang. Jangan jadi lalang. Kenapa? Lalang ni ikut aja. Kemana angin tu hantar, dia tak ada pendirian. Tak ada pendirian. Iya ke? Orang melihat betul-betul ke? Tapi kalau kita orang kampung, kita tengok lalang, memang dia menghayalkan kita dengan goyangnya tu, ratibnya tu, menghayalkan kita. Tengok angin ke kanan, dia ke kanan, angin ke kiri, dia ke kiri. Tapi dilalaikannya kita dengan pergerakannya, tapi akarnya di dalam tanah itu bergerak mengawal kawasan. Bergerak dari bawah, dari atas dia dari lalang itu ada bunga. Bunganya ditiup angin, membiak di belah atas. Dari belah bawah akarnya bangkit, bengkok, sehingga tanah tersebut dapat dikuasainya, tak ada benda lain boleh hidup. Itu lalang. Jadi kalau kita belajar kepada alam, maka lalang ini satu contoh bagaimana kita dari segi psikologinya kita akan banyak berdiplomasi belah atas. Tapi gerakan belah bawah kita mengokohkan urat saraf, kita mengokohkan akar umbi kita, kita mengokohkan bangsa kita, kita mengokohkan agama kita supaya tidak dapat dikacau oleh apa juga an-nasir. Tidaklah seperti sekarang, ada aja isu kita nak kena terang. Kerana apa? Akar itu tidak kuat. Maka kalau kita melihat lalang
Salahlah sebenarnya kita jangan jadi lalang, orang cakap. Sebenarnya lalang ada satu pengajaran lain. Dia secara di atas benihnya datang dengan terbang. Dia tidak menggunakan tenaga. Angin saja yang menerbangkan benih dia. Di bawah setiap sendinya itu hidup, sendi hidup. Akarnya terus. Kalau kita nak meracun lalang, tak boleh sembuh, tak mati. Dia kena dihurut satu-satu. Kena dicabut akar umbi baru dia mati. Itulah lalang. Maka alam terbentang kita jadikan guru. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.